Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan menyambung perbincangan untuk unit 5 tumbuh-tumbuhan. Cara membiakkan tumbuh-tumbuhan. Okey, kita akan tulis di sini beberapa cara pembiakan tumbuhan. Sebelum tu kita tengok dulu nota di sini. Okey, cara pembiakan tumbuhan ada 6. Spora, daun, keratan batang, batang bawah tanah, anak pokok dan biji benih. Okey, jadi kalau awak nak rujuk, boleh rujuk buku teks. Okey, di sini semua dia ada dijelaskan dalam bentuk gambar yang sangat cantik. Batang bawah tanah contohnya pokok bawang, pokok bir kentang, anak pokok contohnya pokok keladi, pokok pisang, biji benih, pokok cili, pokok betik. Okey, ada 6 cara semua. Okey, jom kita cuba buat dalam buku aktiviti. Baik, yang pertama. Yang ni kita akan tulis keratan batang. Ini ialah cara keratan batang. Ini pokok apa ni? Macam pokok tebu pokok tebu cara keratan batang. Yang kedua ni, ini pokok daun setawan jadi cara membiak cara daun. Yang ni pokok strawberry. Strawberry membiak secara anak pokok. Anak pokok. Kemudian yang ini nampak biji benih kan? Dah tentu daripada cara biji benih. Ini nampak macam daun kunyit. Daun kunyit ni ada buah batang. Jadi dia batang bawah tanah. Dan yang terakhir ni, ini paku pakis. Jadi paku pakis ada apa? Ada spora. Okey. Cari tumbuh-tumbuhan. Kenal pasti nama tumbuh-tumbuhan. Okey, kat sini kita kenal pasti nama-nama tumbuhan pada kotak-kotak ni. Okey, yang pertama kita nampak lidah jin. Ini lidah jin. Yang kedua, cendawan. Cendawan pun ada. Yang ketiga, ubi kayu. Ubi kayu. Yang keempat, kita nampak kentang. Kemudian, lagi tumbuhan yang kita nampak selasih. Okey, dan akhir sekali kita nampak mangga. Okey, yang kedua, rekodkan 6 jenis tumbuhan yang dikenal pasti dalam jadual di bawah dan tandakan right pada cara pembiakannya. Jadi 6 tumbuhan ni kita akan tuliskan di bawah. Yang pertama, lidah jin. Yang kedua, cendawan. Kita akan tulis di sinilah 6-6 ni. Yang ketiga, ubi kayu. Kemudian kentang, kemudian selasih, dan akhir sekali ialah mangga. Okey, apa yang kita kena buat? Okey, kita kena ikut petunjuk ni. Lidah jin. Lidah jin cara apa? Cara daun. Jadi kita tanda right dekat daun. Cendawan. Cendawan cara apa? Spora. Spora tanda nombor 6. Ubi kayu cara keratan batang. Tanda nombor 1. Kemudian selasih. Selasih dia kentang dulu kentang dia cara batang bawah tanah. Okey, selasih. Selasih dia ada 2 cara dia ada 2 cara. Pokok selasih ada 2 iaitu satu cara keratan batang, satu lagi adalah secara biji benih nombor 4. Pokok mangga adalah cara biji benih. Okey, seterusnya berdasarkan jadual di atas, namakan tumbuh-tumbuhan yang mempunyai lebih daripada satu cara untuk membiak. Jadi jawapannya ialah selasih. Selasih ada 2. Satu tadi cara keratan batang, satu lagi ialah biji benih. Okey, seterusnya kepentingan pembiakan tumbuh-tumbuhan. Perhatikan situasi di bawah. Kita tengok manusia ni sedang menghirup oksigen, burung mendapat makanan. Okey, dia dapat bagi makan pada anak-anaknya. Orang pun dapat makanan.
termasuk kambing ni. Okey, semua situasi ni semuanya tentang kepentingan pembiakan tumbuh-tumbuhan. Jadi senaraikan kepentingan pembiakan tumbuh-tumbuhan yang dapat kamu kenal pasti. Okey, cikgu akan ambil jawapan yang dekat ingat semula ni. Bagaimana pentingnya pembiakan tumbuhan kepada kita. Jadi cikgu akan masukkan jawapannya dekat kawasan tadi. Senaraikan kepentingan pembiakan tumbuhan. Okey, membekalkan sumber makanan kepada hidupan lain, membolehkan hidupan lain dapat berlindung sebagai habitat, membekalkan oksigen kepada hidupan lain dan membekalkan sumber kayu. Okey, seterusnya gariskan jawapan yang betul. Ini daripada yang tadi jugalah. Jadi tumbuhan perlu membiak agar sentiasa ada untuk membekalkan sumber makanan. Dia sebuah garis yang kita garis. Dia arahan gariskan jawapan. Kedua, tumbuhan perlu membiak agar sentiasa ada untuk membekalkan oksigen kepada kehidupan lain. Ketiga, tumbuhan perlu membiak agar sentiasa ada sebagai habitat untuk hidupan lain berlindung. Habitat bukan rumah. Habitat untuk haiwan berlindung. Yang keempat, tumbuhan perlu membiak agar sentiasa ada supaya bekalan apa? Kalau digunakan untuk buat perabot, bekalan kayu lah untuk buat perabot. Pembiakan jambu air. Perhatikan situasi cara pembiakan jambu air. Jawab semua soalan. Bolehkah pokok jambu air dibiakkan melalui cara pembiakan secara semula jadi? Jawapannya adalah ya. Nyatakan cara pembiakan tersebut, iaitu cara pembiakan biji benih. Apakah kaedah pembiakan yang menggunakan teknologi untuk membiakkan jambu air? Okey, cara pembiakan menggunakan teknologi ni kalau tengok ada dua cara. Satu kultur tisu dan satu lagi ialah tut. Kultur tisu boleh menghasilkan pokok baharu daripada tisu pokok yang diletakkan dalam nutrien. Contohnya ialah pokok pisang dan pokok orkid. Okey, manakala tut dapat menambahkan bilangan pokok buah-buahan tanpa melalui proses menanam biji benih. Contohnya ialah pokok mangga dan limau kasturi. Baik, untuk jawapan ni, apakah kaedah pembiakan yang menggunakan teknologi untuk membiakkan jambu air? Ialah kultur tisu ataupun kultur tisu. Pada pendapat kamu, mengapakah suatu tumbuhan boleh mempunyai lebih daripada satu cara pembiakan? Jawapannya, kerana tumbuhan itu adalah istimewa, sentiasa membiak untuk menambahkan bilangannya dan dapat mengekalkan spesiesnya. Satu pokok, pelbagai cara pembiakan. Okey, di sini nak uji tanaman seperti ubi keledek menggunakan dua cara pembiakan, iaitu satu cara keratan batang dan satu lagi cara batang bawah tanah. Cikgu galakkan anak-anak murid cikgu untuk membuat eksperimen ni menggunakan ubi keledek. Baik, seterusnya yang ini kena nyatakanlah kalau dah buat eksperimen atau uji kaji itu selepas 10 hari, rekod masa pertumbuhan pokok ubi keledek dalam jadual di bawah. Okey, kalau keratan batang, pertumbuhan pucuk dan akar, kita tengok ada tidak perubahan. Kalau ada, awak catatlah di sini. Ada. Okey, kalau batang bawah tanah, kalau ada pertumbuhannya, kita buat ada. Okey, nyatakan satu cara pembiakan pokok ubi keledek. Okey, kat sini nak satu cara sahaja. Jadi yang kita tahu selalunya cara pembiakan pokok ubi keledek ialah cara batang bawah tanah. Okey, lepas kita buat uji kaji, kita akan kenal pastilah cara ubi keledek ini ada dua cara ke tidak. Adakah pokok ubi keledek juga boleh membiak dengan cara lain selain cara di atas? Jawapannya, kita akan jawab ada. Okey, selain daripada batang bawah tanah, tadi kita buat batang bawah tanah kan. Jadi cara lainnya adalah cara keratan batang. Mengapa ni? Jawapan untuk mengapa? Kerana ia boleh membiak menggunakan keratan batang. Okey, berdasarkan keputusan penyiasatan, tandakan ayat bagi jawapan. Yang mana satu? Ubi keledek boleh membiak melalui dua cara pembiakan. Betul.
Ubi kelidik tidak boleh membiak melalui dua cara pembiakan. Tak payah letaklah, salahlah tu. 4. Berikan contoh tumbuh-tumbuhan lain yang boleh membiak lebih daripada satu cara. Selain pada ubi kelidik tadi, jawapannya tadi pokok kangkung. Okey. Lagi pokok selasih. Kalau ada lagi, awak boleh teruskanlah. Letak di sini ada letak lagi contoh tumbuhan lain. Okey, seterusnya, teknologi dalam pertanian. Pokok pisang. Cara pembiakan semula jadi pokok pisang tadi apa kita belajar? Anak pokok. Okey, anak pokok. Ini cara semula jadi ni. Anak-anak ni akan dialihkan kat tempat lain, jauh daripada induknya. Jadi barulah kita alihkan, barulah pokok tu akan hidup dengan subur. Jadi teknologi pembiakan yang boleh digunakan untuk pokok pisang ni apa? Jawapannya, teknologi pembiakan yang boleh digunakan ialah kultur tisu. Cara kultur tisu. Okey, pokok bunga kertas pula. Cara pembiakan semula jadinya adalah keratan batang. Keratan batang. Jadi teknologi pembiakan yang boleh digunakan oleh kerana dia mempunyai batang yang keras, dia boleh menggunakan cara tut. Okey, ketiga, cara pembiakan semula jadi pokok mangga, kita tahu cara dia ialah biji benih. Teknologi pembiakan yang boleh digunakan ialah cara tut juga. Okey, itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Harap semuanya boleh buat dengan baik. Okey, bye-bye semua. Sekian, terima kasih.